Kita hati-hatilah dengan akhir zaman ini. Kelompok yang ghulu ni banyak. Sebab itu ghulu ni dalam kitab Iqtida As-Siratil Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim, dua ghulu yang kita kena jaga. Ghulu dalam akidah, ghulu dalam ibadah. Jaga dua perkara ni. Ghulu akidah ni berlebih-lebihan sangat, membenci kepada sesama Muslim dan sebagainya lagi, sehingga menganggap orang lain semua kafir. Kita ni yang terpaling ahli surga, itu tak boleh. Ghulu sangat. Ataupun dari segi akidah terlampau percaya kepada selain daripada Allah, contohnya kesaktian benda tertentu, pokok tertentu, batu tertentu, kubur, keramat dan macam-macam lagi. Jangan terperangkap dengan perangkap TBK, tahyul, bid'ah, khurafat. Kalau boleh jaga tiga perkara ni, insya-Allah takkan sesat. Tuan-tuan nak pakai batu cincin, silakan. Jangan anggap cincin itulah menyebab tuan-tuan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilhamnya para malaikat mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil, Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati Tuan Nazir, para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Ar-Rahman, Pandamaran Jaya, Kelang. Yang saya hormati juga datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini. Sepatutnya saya sampai ke masjid ini menyampaikan syarahan kira-kira 1326 hari yang lalu, iaitu sepatutnya pada hari Rabu 18 hari bulan Mac tahun 2020. Tetapi tarikh itu adalah tarikh yang sangat bersejarah untuk kita di negara ini, kerana pada tarikh itu adalah bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan. Maknanya kalau tak ada PKP, dah 3 tahun lepas dah saya datang ke masjid ini. Ingatkan kita PKP itu sekejap saja, seminggu, 2 minggu. Rupanya berlanjutan sampai 47 hari, daripada 18 Mac sampai 3 Mei 2020. Akhirnya program kita ni dianjak sampailah dapat dilaksanakan pada malam ni. Tak apalah, ni cerita lama, barang yang lepas janganlah kita kenang-kenang. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertatap muka dan saya diminta menyampaikan satu tajuk seperti yang telah diwawarkan, iaitu mendepani kesesatan umat akhir zaman. Payah betul lah tajuk ini, tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau berceramah lain tajuknya rumah tangga, suami isteri, pasal anak-anak, tang-tang kita tajuk Allah susahnya lah mendepani kesesatan umat akhir zaman. Tuan-tuan sekalian, apa punca munculnya pelbagai bentuk kesesatan dalam masyarakat Islam sekarang ini? Apa punca utamanya, faktor utamanya? Saya memetik satu kitab, nama kitab Madarij As-Salikin,
Dia menyebutkan bahawa antara punca kesesatan umat adalah dia panggil al-ghulu. Ini saya akan terangkan. Ghulu ni berlebih-lebihan. Apa juga asal berlebih-lebihan, sesatlah jawabnya. Sebab itu dalam ibadat kita ni pun, syaitanir rajim, dia akan pesongkan hati kita kepada dua perkara. Untuk ahli ibadah, yang orang tak semayang bang tu cerita lain. Untuk yang orang ibadah pun, dia akan pesongkan hati kita dua perkara. Pertama, tafrid wal ida'ah. Nombor satu, kita remehkan ibadah. Artinya kita ni dah ahli ibadah, tapi kita remehkan pula beberapa ibadah yang lain. Contoh, lepas semayang, sayugia kita menjalankan ibadat sunat yang banyak. Contohnya selepas daripada habis isyak, kita iktikaf sebentar, berzikir, baca Quran, apa juga amalan-amalan sunat. Tapi tidak, kita dah semayang bagus. Bila habis semayang, sapu punggung balik, orang pun tegur, kenapa ente tak semayang sunat ke, tak baca Quran ke, zikir ke? Nama pun sunat, buat dapat pahala, tak buat tak apa, meremehkan. Dia panggil at-tafrid wal idha'ah. Satu lagi kelompok dia panggil ifrat wal ghulu. Orang yang ibadah pula tapi berlebih-lebihan pula dalam menjalankan ibadah itu. Itu dalam konteks ibadah. Bayangkan dalam konteks bermasyarakat. Sebab itu ghulu ni dalam Mu'jamul Wasit dan juga kitab Lisanul Arab, ini kata rujuk bahasa Arab, rujuk dua buku ini, kitab ini. Ghulu ni maknanya berlebih-lebihan ataupun naik ataupun melampaui batas. Ghala yaghlu ghuluwan, maknanya melampau batas dalam mengukur sesuatu. Kalau kita pergi ke negara Arab, kalau barang yang kita nak beli itu mahal daripada biasa, barang mahal dalam bahasa Arab apa kita sebut? Ghali. Wallahi ghali hadha. Bangla tu menjawab, wallahi mus ghali hadha. Malaysia bagus, Malaysia bagus. Malu apa bosku? Murah-murah, mus ghali hadha. Dia tetap pertahankan ini ghali. Ini tak mahal. Jadi ghali itu makna lebih naiknya. Barangkali time kita pergi umrah dulu, 3 bulan lepas harganya 10 riyal. Time ni kita datang, mentang-mentang bulan 12 ramai jemaah, dia jual 20 riyal. Itu ghali enta, wallah ghali hadha. Itu kita sebut ghulu, melampau sangat. Dalam terminologi syariat, ghulu ini adalah kita terlalu over sangat, berlebih-lebih dalam satu perkara, atau terlalu ekstrim, melampaui daripada batas yang telah dihadkan. Sebab itu Nabi SAW beri amaran kepada umatnya, jangan ulangi kesilapan umat dulu. Apa antara kesilapan umat dulu? Ghulu, Nabi sebut dalam satu hadis, iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Hati-hatilah kamu, jangan melampau-lampau, over sangat dalam melaksanakan agama ini. Sesungguhnya kebinasaan umat sebelum kamu disebabkan over sangat dalam melaksanakan syariat agama ini. Hadis riwayat An-Nasa'i dan ada beberapa ulama hadis yang lain. Apa contoh ghulunya umat-umat terdahulu ini disyarahkan ulama. Pertama sekali, pernah berlaku melampau dan berlebih-lebihan ini atau ghulu ini pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh ini ghulu, dia berlebih-lebih sangat. Apa ghulu mereka? Kata ulama, kaum Nabi Nuh terlalu berlebih-lebihan memuji dan menyanjung beberapa orang lelaki-lelaki saleh pada zaman itu yang bernama Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq dan juga Nasran. Dan ini bukan rekaan. Ini disebutkan Allah dalam surah Nuh ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa la ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu, dan jangan kamu tinggalkan penghormatan kamu kepada Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq
dan juga Nasran. Surah Nuh ayat 23. Kata Abdullah bin Abbas ketika dia menafsirkan ayat ini, yang disebut sebagai Wad dan Suwa'an, Yaghus, Ya'uq dan Nasran ini adalah nama tokoh-tokoh orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh. Bahasa mudahnya dia ni ustaz semua. Dan bila ustaz, ramai peminat, top fannya ramai, penyanjungnya tinggi, salam barangkali cium sampai siku. Terlalu disanjung sangat. Apa hasilnya? Ketika ustaz, saya sebut ustaz, kau ada ustaz kan, ya? Kecil hati saya pun ustaz juga, takkan nak sebut Dr. Gigi pula. Ketika mereka ni meninggal dunia, apa jadi? Syaitan telah membisikkan ke telinga penyanjung dan top fan dia punya subscriber semua ni, supaya terus mengenang yang telah mati ni. Jadi mereka buatkan kenang-kenangan, buat patung kenang-kenangan. Barangkali kita sekarang ni tak buat patung, buat stiker kereta. Contoh kan kecil hati pula. Buat stiker tanpa kenang-kenangan, kita kata. Syaitan pun bisik lagi, bubur lah. Ni cerita patung tadi lah, bukan cerita stiker kereta tu. Patung dah buat alam kepalang, ente taruh nama lah, ini patung, baru boleh ingat. Nanti balik rumah selalu ingat sama ustaz. Ni contoh. Jadi kaum Nabi Nuh pun terikut dengan permainan bisikan syaitan ini. Tetapi ketika itu, kata Ibn Abbas, patung-patung itu belum disembah, hanya dijadikan simbol sebagai dihormati saja, letakkan di rumah. Dan tatkala generasi pembuat patung itu telah meninggal dunia, tiba-tiba generasi yang akan datang menjadikan patung orang-orang soleh itu sebagai sembahan. Ini boleh rujuk dalam hadis Bukhari. Sebab itulah kita khawatir ghulu ini mendatangkan kesesatan. Ada tambahan dalam kitab Ighatsatul Lahfan, disebutkan selepas daripada Wad dan Suwa'an, Yaghus, Ya'uq dan Nasran semua meninggal dunia, para pengikutnya ketika itu, selepas dia ke bumi, dia duduk pula di kubur orang-orang yang mereka sayang ini, iktikaf, duduk berkampung halaman pula di situ. Ni banyak kalau saya mengaji di Mesir dulu, memang kalau kubur-kubur ada perumahan, ada rumah dekat kawasan kubur. Biasanya asalnya adalah penjaga kepada tuan yang meninggal itu. Macam cerita Tiga Abdul kan, Chief Kadam, teng. Chief Kadam, bila tuan meninggal, dia tetap kena jaga sampai ke kubur. Jadi kawasan kubur tu nanti dia buat rumah sebelah dia, anak cucu dia besar di situ. Meriahlah kawasan kubur di Mesir, di kawasan Kairo lama itu. Jadi bermula daripada situlah mereka buat pula patung monumen untuk nak mengenang orang-orang soleh ini. Masa pun berlalu, akhirnya patung-patung ini disembah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia memberikan perincian lagi. Patung yang mengukir rupa Waddan disembah oleh kabilah Kalb yang terletak di Daumatul Jandal. Patung yang diukir wajah Suwa'an disembah oleh kabilah Huzail. Patung yang menyerupai Yaghus disembah oleh kabilah Murad, dan kemudiannya disembah pula oleh Bani Ghutaif di Jauf Sabah. Dan patung Ya'uq disembah oleh kabilah Hamdan, dan patung Nasran disembah oleh Alu Zulkila dari kabilah Himyar. Ini boleh rujuk riwayat Bukhari, hadis nombor 4920. Boleh rujuk. Takut orang kata ustaz ni nak fitnah, ni gaib. Tak, boleh rujuk hadis itu. Sebab itu muslimin muslimat, kesesatan akhir zaman adalah kita jangan mengidolakan orang melampau. Mungkin kita selamat, generasi akan datang kita okey, cucu kita, cicit kita, mungkin kita ni ada kawalan lagi akan datang, kita tak tahu. Hormatilah orang saleh, hormatilah agamawan, sayangi ustaz, silakan, jangan mengkuduskan. Kerana yang mulia hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksum, tak ada dosa. Manusia ada dosa. Asal nama orang mesti ada kesalahan. Cuma dia cover tak cover lain saja. Tunjuk tak tunjuk saja.
cintailah Allah, cintailah Rasul, tapi hormatilah manusia. Sebab itu Nabi pesan, la tajlisu inda kulli alimin illa alimin yad'ukum minal khamsi ilal khams. Jangan kau duduk belajar ilmu dengan seseorang selagi mana orang tu tidak boleh mengubah kamu dari 5 perkara kepada 5 perkara. Kalau dia tak boleh ubah perkara ini, berhenti belajar dengan dia. Siapa? Pertama, orang yang boleh mengubah kamu daripada syak ilal yaqin, daripada syak kepada yakin. Mana belajar dengan dia, sejak bernadah kitab dengan dia, kita clear. Dulu tak faham, sekarang faham. Oh, ini guru bagus. Guru yang pening adalah kita dulu faham, mengaji dengan dia makin tak faham. Sudah, Tuhan ni ada ke tak ada? Beratlah guru tu. Asalnya kita tahu Tuhan tu ada, mengaji dengan dia macam sudahlah, kita pula ada Tuhan. Something wrong. Dia kata sebenarnya kita Tuhan. Sudah, hak semayang ni syirik semua. Sudah, kita daripada kecil mengaji semayang wajib, dapat ke dia semayang tak payah. Tapi dulu ada ajaran meragukan, pernah kita tangkap. Saya dulu lama duduk di bahagian ajaran meragukan. Tuhan Harun tu kita menangkapnya. Ni habis sini je ada telefon. Dah tak ada dah, insya-Allah. Dulu ada satu ajaran, tok guru dia ajar anak murid semayang tak payah. Kita panggil tok guru dia, berdialog. Saya buat apa tok guru orang Kelantan? Buat apa tok guru ajar anak murid tak payah semayang? Faham ke orang Kelang boleh faham cakap Kelantan ke nak subtitle? Tak perlu kan? Ramai Kelantan sini. Buat apa tok guru ajar anak murid tak payah semayang? Dia kata tak, kita rayakkan anak murid semayang ni tidak payah. Mana dia nak beritahu anak murid dia semayang ni tidak susah, tidak payah. Tapi anak murid kona kelain, tak payah semayang. Tak semayang lah pakatnya. Itu hujah pembelaan Tok Guru dia, tapi kita ambil lah keterangan dia. Susah. Yang penting cari guru yang clear, yang kita daripada tak faham jadi faham, barulah tak sesat. Yang kedua, minal kibri ila tawaddu'. Guru yang bagus, yang boleh mengubah engkau daripada sombong jadi tawaddu'. Ini first class punya guru. Tapi kalau sebaliknya berlaku, berhenti je lah belajar. Termasuk silat. Tuan-tuan, kita belajar banyak silat. Belajar ni, belajar. Sepatutnya pertahanan diri ni makin belajar, makin tunduk macam padi. Ini tak. Baru belajar berlebat dah hanjak tumbuk orang lah. Something wrong. Baru berlebat, belum mandi minyak, belum mandi limau, belum belajar kerih, dah hanjak tumbuk siang malam. Something wrong. Mana guru tu tak betul. Dia membakar kita, suruh tumbuk je kerja. Tak betul. Silat rumah kahwin dah lah. Nak gaduh orang buat apa? Yang ketiga, minal adawati ilan nasafah. Daripada bergaduh kepada berdamai. Ini guru bagus. Tapi kalau sejak kita mengaji dengan dia, kerja kita nak berdebat siang malam, pagi petang, something wrong. Patutnya lagi kita tawadhu, tak nak kelahi dengan orang. Kita agree to disagree. Ini bagus. Guru didik tasawuf bagus. Wa minar riya' ilal ikhlas. Daripada riya' kepada ikhlas nak belajar. Guru bagus itu. Wa minar rughbati ila zuhdi. Daripada tamak dunia kepada zuhud pada dunia. Ini bagus. Ini boleh rujuk riwayat daripada Abu Nu'aim, daripada Jabir radhiyallahu anhu. Sebab itu kita kalau nak belajar tuan-tuan, untuk mengelakkan kesesatan, kita kena belajar dengan ahlinya. Kalau kita belajar dengan ahlinya, okey, insya-Allah clear. Masalahnya kita sekarang belajar dengan orang tak siapa-siapa. Masjid, pihak ulil amri boleh kontrol. Kita ada tauliah, kita semak kelayakan dan macam-macam. Tapi kalau YouTube, live Facebook, macam mana nak kontrol? Atas kita nak menapih. Cari orang yang ahlinya. Belajar, kalau agama biar dengan ustaz. Jangan dengan orang baru nak start, tak jadi. Biar ustaz betul. Sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah ingat Nabi pesan pada dia, innaha satati 'alan nasi sinuna khada'atun. Sesungguhnya kata Nabi, akan datang pada umat aku nanti tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, pembohongan, skamer ramai. Yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukazzibu fiha as-sadiqu.
Zaman itu kata Nabi, seorang pembohong akan dipercayai ramai. Sebaliknya orang yang jujur cakap benar dituduh sebagai pembohong. Wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang khianat akan dijulang menjadi hero, tapi orang yang amanah dianggap musuh dan pengkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ruwaybidah. Dan kata Nabi, pada masa itu puak-puak ruwaybidah akan bercakap, berceramah. Sahabat pun bertanya, ruwaybidah ni apa ya Rasul? Apa jawab Nabi? As-safihu yatakallamu fi amril amah. Ruwaybidah ini adalah orang-orang bodoh, tak ada ilmu, tapi menjadi juru bicara umat. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan disyarah ditaklik oleh Syekh Ahmad Syakir. Tuan-tuan nak mengaji, cari orang yang betul. Tersalah pilih cari guru, rupanya tak cerdik mana. Tapi disebabkan petah berbicara dan pengikutnya ramai di media sosial, orang pun follow lah dia. Emas memang kuning, tapi tak semua yang kuning tu emas. Kena ingat. Tandas belakang tu ada kuning, kalau tuan-tuan nak ambil bawa balik, tapi jual tak laku. Kuning juga. Asal ada macam pakaian begini, oh kita kena follow. Belum tentu. Belum tentu. Ini bukan nak kita nak menghalang tuan-tuan yang bukan ustaz untuk berdakwah. Kan ada pula kecil hati, dia dah start dah, asal nak mengajar agama tak boleh orang lain. Engineer tak boleh, arkitek tak boleh, town planner tak boleh. Alah balik-balik dia, balik-balik dia. Tuan-tuan, ada beza antara dakwah dengan mengajar. Untuk dakwah tidak ada halangan. Sebab Nabi pun pesan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku ni walau satu ayat. Mu kena dakwah. Tak perlu tunggu jadi ustaz untuk nak berdakwah. Tetapi dakwah dan juga mengajar ada garisan yang clear. Dakwah ni kerja tuan-tuan, mengajak orang datang masjid. Datang untuk apa? Semayang. Tuan-tuan serulah, posting dalam Facebook, buat t-shirt, jom semayang jemaah. Dakwah. Pergi pasar malam, buat gash, lawatan rumah-rumah, jom kita pergi masjid semayang. Allah makhluk kecil, Allah besar. Dakwah. Orang pun datang ke masjid semayang. Tetapi bila jemaah tu datang semayang, timbul kemusykilan berkaitan hukum hakam semayang. Tuan-tuan kena stop di situ. Beritahu border saya sampai sini saja. Sebab hukum hakam fiqh semayang, cik kena tanya ustaz. Itu fakulti dia. Saya tarik orang saja. Itu kerja tuan-tuan, bahagian marketing. Bahagian marketing jangan ganggu departmen lain. Apabila orang buat kerja dakwah, mengajak orang semayang, ada kemusykilan, dia pun nak bantu juga. Dalam keadaan dia pun tidak memiliki ilmu, itu yang timbul kesesatan. Sama jugalah, bawa orang ke masjid, orang muskilan tentang semayang, suruh dia cari ustaz. Atau bawa orang datang ke masjid, ada masalah PA system, miang. Tuan-tuan kalau tak pandai jangan baiki, serahkan kepada JAV, juru audio visual, ataupun cari sound engineer. Sound engineer payah sikit lah. Saya dulu masa di Masjid Negeri Pahang, saya ada sound engineer. Sound engineer saya. Bukan sebab saya pandai engineer sound. Kerja saya sound engineer. Engineer yang pemalas, saya sound. Saya ada 2 JAV, engineer IR semua. PA system masih humming saja. Jadi saya sound dia. Jadi saya jadi sound engineer, dia panggil. Ustaz, bab tu kau jangan tunjuk pandai pula. Bukan bidang kau. Habis dia pulas nombor 10 semua. Habis jahanam barang. Ataupun masjid kita, contoh masjid lama, jemaah datang semayang, kita dah berjaya lah bawa satu soft, kita kempen, alhamdulillah. Tiba semayang masjid bocor, kita ada knowledge tentang bocor? Tak ada. Jangan campur. Masalah bocor serah pada JKR, ataupun masalah bocor serah pada jurutera bangunan. Kalau ada di kalangan jemaah kita yang pandai jurutera bangunan, dia akan bagi pendapat. Nak buat waterproofing ke, nak pasang metal deck ke, semua ada orang-orang tertentu. Jangan jadi a jack of all trades but a master of none. Semua benda kan nak tunjuk terror, padahal tak ada apa bererti pun. Harap gaya lebih.
Tak boleh begitu. Agama ni amanah. Sebab itu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahili ni guru kepada Imam Sibawih, seorang ulama bahasa Arab, Abqari Lughatil Basri. Dia seorang pujangga kan. Dia kata dunia ni akan jadi rosak bila munculnya satu jenis manusia dipanggil rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fazaka ma'ikun fahdharu. Iaitu golongan dia sebenarnya tak tahu, dan dia tak tahu sebenarnya dia tidak tahu, tapi dia mengajar pula kepada orang. Maka orang ini adalah ma'ikun, lebih teruk pada bodoh lagi. Fahdharu, kau kena jauhi orang ini, kata dia. Kalau macam kita tahu kita tak ada ilmu, kita tahu kita tak ada ilmu, itu tawaduk. Ini tak, dia tak ada ilmu dan dia tak tahu pun dia tak tahu sebenarnya. Lepas tu confident je mengajar orang di masjid surau. Tak betul. Mengajar tanpa ilmu yang betul akan lebih banyak membawa mudarat daripada maslahat. Mengajar tanpa ilmu yang betul tidak akan memberikan solusi dan tak akan menyelesaikan masalah umat, tapi menambahkan lagi kekeliruan dan masalah. Sebab itu kata-kata hikmah, faqidis syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, mana mungkin dia boleh memberikan sesuatu? Ilmu tak ada. Jadi hati-hati. Kesesatan umat sekarang, bila tersalah pilih guru, maka timbullah sekarang 52 ajaran sesat yang telah difatwakan sesat oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, termasuk Jabatan Agama negeri-negeri. Tuan-tuan kalau tengok senarai ajaran sesat itu, yang mengajar ajaran sesat itu, tuan-tuan pun jadi pelik, macam mana dapat follow. Kita tak heran ketuk guru dia, kita heran follower dia. Taat betul pada tok guru yang mengajar tu, la ilaha illallah. Cerita Allah duduk di mana, tangan isap gudang garam begini, pakai seluar nampak lutut. Kita yang tak cerdik ni, kita tak adalah pandai, tapi kita tengok, kita boleh menilai bukan potongan ni nak kenal kita dengan Allah, tapi pengikut dia minat betul dengan dia. Tapi kita kena akui, tuan-tuan sekalian, sekarang ni memang payah kita nak jumpa ulama yang genuine. Payah. Ulama yang betul-betul alim ni payah. Ulama jadi-jadian banyak dalam Facebook, Twitter, live, TikTok, jadi-jadian. Jadi-jadian ni makna dia tidak alim mana, penampilannya ulama. Kopiah kan boleh beli, jubah boleh beli, serban Palestin lagi boleh beli, tak ada masalah. Tapi nak jadi ulama genuine payah. Dan ini pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ini Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi menyebut, innakum fi zamanin ulama'uhu katsirun khutaba'uhu qalilun man taraka fihi usyaira ma ya'lamu hawa aw qala halaka. Kata Nabi, kamu sekarang ini para sahabat, kamu sekarang sedang berada pada zaman ulama ramai, wa khutaba'uhu qalil. Apa makna khutaba? Penceramah. Nabi sebut, ente semua sekarang duduk pada zaman ulama'nya ramai, penceramahnya sedikit, tak ramai. Wa sayati 'ala nasi zamanun, nanti akan datang satu zaman pada umatku, yaqillu ulama'uhu wa yaksuru khutaba'uhu. Mereka akan jumpa ulama'nya tidak ramai, tapi penceramahnya ramai. Sekarang ni tuan-tuan, kita berada pada zaman tu. Ni hadis riwayat Ahmad. Kita sedang berada pada zaman itu. Ulama' tak ramai, penceramah berlambak-lambak. Macam-macam pesen. Tuan-tuan nak tajuk apa? Nak tajuk rumah tangga ada, tajuk kiamat ada, tajuk Dajjal saja ada, tajuk Palestin Israel saja ada, tajuk orang Melayu pernah membantu Salahuddin Ayyubi di Baitul Maqdis pun ada. Macam-macam tajuk ada, semua ada. Penceramah terlampau ramai. Tuan-tuan buka YouTube, type ceramah saja, puas tarik, banyak betul video ceramah. Penceramah ramai, tapi ulama
boleh bilang dengan jari. Tak ramai. Tapi itu zaman dia lah. Kita sedang berada pada zaman ni. Apa yang penting, tuan-tuan yang nak belajar agama ini, cari orang yang betul. Orang ulama yang benar, pada manhaj yang tepat, niatnya betul, yang bukan nak merosakkan masyarakat dengan pemahaman-pemahaman yang luar daripada rangkuman ahli sunnah wal jamaah. Jangan taklid buta kepada ustaz. Mentang-mentang minat penceramah sekian, semua yang penceramah tu cakap dia pegang 100%. Orang lain punya pendapat, no second opinion. Ini saja. Jangan, itu taksub kita panggil. Fanatik. Kata Imam Malik pesan, innama ana basyarun akhti wa asib fanzuru ma ra'i fakulu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu wa kullu ma lam yuwafiq kitab wa sunnah fatruku. Kata Imam Malik, saya ni, Imam Malik ni bukan kaleng-kaleng manusia, Imam Malik mazhab Maliki. Saya ni, kata dia, walaupun ulama, saya manusia. Kadang-kadang saya salah, pendapat saya mungkin salah, kadang-kadang pendapat saya mungkin benar. Maka kata dia, fanzuru fi ra'i, tolong cermati pendapat saya. Mungkin saya terlepas pandang dalil yang lain. Kalau pendapat saya sesuai dengan Quran dan Sunnah, silakan pakai. Tapi kalau pendapat saya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan. Saya tak ada masalah. Dia pesan pada anak murid ni, hadis ini riwayat daripada Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Jami' dan Ibn Hazm dalam Usul Al-Ahkam. Begitu juga kata Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ini mazhab Hanafi. Kata Imam Abu Hanifah, la yahillu li ahad an ya'khudh biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi sesiapa yang mengambil pendapat kami, iaitu para ulama ini, selama dia tidak tahu dari mana kami mengambil dalilnya. Maknanya kalau kami berikan pendapat, murid kurang-kurang tanya, boleh saya tahu citationnya ataupun apa literature yang digunakan. Tapi sebab kita dah didik, jangan banyak tanya. Siapa banyak tanya masuk neraka. Jadi orang pun semua senyap, pakai tak berani nak tanya belaka lah. At least tanya, dalil ni ambil pada mana, Quran ni ayat apa, nombor berapa, at least minimum. Kalau tanya tafsirnya panjang pula, ataupun hadis ni daripada mana ustaz nak cakap, itu mesti diperhatikan. Sebab itu saya menengok, maaf, anak-anak muda sekarang pun belajar agama bagus, tapi jangan pula taksub. Jangan taksub kepada guru kita saja. Saya panggil golongan ni, dia panggil taksuber, bukan YouTuber, taksuber kita panggil. Taksub tu. Kami Jabatan Mufti pun kena sanggah dengan geng-geng muda sekarang. Jabatan Mufti kena sanggah, bayangkanlah. Sebab dia pegang dengan ustaz dia. Tuan-tuan perasan tak sekarang, dulu orang tak petikai Jabatan Mufti punya keputusan. Contohnya tarikh puasa, ada petikai? Tak ada. Orang tak petikai. Kita pergi tengok anak bulan, kita tentukan tarikh. Sekarang tarikh puasa petikai, tarikh hari raya diperlekeh, waktu solat dipandang remeh. Orang petikai waktu semayang kita. Ini tak betul, kenapa kita Jumaat cepat daripada Mekah dan begini. Tanya kenapa awak petikai? Oh, saya ada dengar dalam satu YouTube, ustaz dia punya rujukannya Asy-Syaikh Al-Google rahimahullah, Asy-Syaikh Al-YouTube rahimahullah. Apa rujukannya? Arah kiblat pun kena kecam, fatwa pun kena hentam. Arah kiblat dia boleh petikai. Ya ke Jabatan Mufti ni kiblat ni aku rasa tak betul lah 292, aku rasa 282 lah, sebab bumi ni rata sebenarnya, bukannya bulat. Dah kacau pula dah. Dapat mana ni? Oh ada ni dia ada rujukan dia, ada ustaz kegemaran dia. Fatwa pun kena hentam kadang-kadang. Hujah mereka, kadang kita keluar fatwa, oh misalnya rokok elektronik ke apa, tak kira lah apa-apa yang kita keluarkan pendapat. Oh dia kata ini khilaf. Netizen punya hebat so. Ini khilaf. Saya dah tengok dalam YouTube ustaz sekian-sekian cakap hukumnya gini.
Sebab itu sekarang ni dunia dah terbalik. Dulu ulama suruh masyarakat pergi belajar. Adik-adik, tuan-tuan, belajarlah agama setinggi-tinggi mungkin. Sekarang ni tak. Netizen pula suruh ulama pergi belajar. Ustaz ni kena belajar lagi ni sebenarnya. Ustaz ni tak cukup menuntut ilmu lagi. Dia pula berkata ustaz punya ilmu tak betul. Ini kesesatan akhir zaman. Banyak saya nak terangkan, tapi saya ingat kita beri laluan dulu kepada azan isyak yang baru saja masuk untuk keberkatan kampung kita. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan kita malam ini berkenaan bagaimana kita nak mendepani kesesatan umat akhir zaman ini. Salah satu daripada faktor yang menyebabkan kesesatan umat adalah al-ghulu, melampau daripada segala segi, termasuk dalam beribadah, dalam menjalankan agama. Dia melampau. Sebelum saya uraikan lebih lanjut, kita mohon izin dulu kepada jemaah untuk kita anjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah untuk memberi peluang saya menghabiskan huraian pada malam ini. Tak lamalah, insya-Allah tak lebih daripada 15-20 minit saja kurang lebih ya. Kalau tuan-tuan tahan, tak tahan, kalau tahan lagi sambung lagi, begitulah seterusnya. Tuan-tuan sekalian, balik kepada ghulu ni tadi. Salah satu daripada perkara yang kita kena hati-hati adalah taksub ataupun fanatik dengan orang-orang tertentu. Jangan. Ingat, orang yang taksub, orang yang fanatik, dia tak dapat cium bau surga dan Nabi tak mengaku umat. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Nabi sebut, laisa minna man da'a ila asabiyatin wa laisa minna man qatala ala asabiyatin wa laisa minna man mata ala asabiyatin. Aku tak mengaku umat orang yang asabiyah, terlalu fanatik kepada kelompoknya, golongannya, sukunya, partinya dan sebagainya. Dan aku tak mengaku umat orang yang berperang kerana fanatik, berjuang kerana fanatik, bahkan bukan umatku orang yang mati dalam keadaan fanatik. Hadis riwayat Abu Daud. Timbul persoalan, asabiyah ataupun taksub fanatik kepada bangsa. Tak bolehlah ustaz ya, kita taksub orang Melayu misalnya, kita asabiyah dengan Melayu atau tidak. Maknanya tak boleh ke? Sebab Nabi tak bagi. Ini dah. Abbad bin Kathir Asy-Syami radhiyallahu anhu, dia cerita, pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, aminal asabiyati an yuhibbar rajulu qaumahu. Ya Rasul, adakah dikira fanatik dan taksub asabiyah kalau seorang tu cinta kepada bangsa dia? Contoh tuan-tuan di sini majoritinya Melayu. Tuan-tuan cinta kepada Melayu, pakai tanjak siang malam, hebat betul. Kita pakai tanjak masa zaman sibuk Mat Kilau punya filem begitu je. Kita ada lah, dia masih pakai kering, cakap pun tuan hamba, dari mana tuan hamba, marilah bersama dengan hamba. Ada saya berjumpa 2-3 orang yang masih tegar lagi dengan budaya tahun Mat Kilau punya, pakai tanjak, masih bertuan hamba, berpantun, bercakap. Salah atau tidak? Bolehkah kita kata ini fanatik ni, Melayu fanatik ni, Nabi tak mengaku umat? Tak. Nabi sebut la, tidak, sayang bangsa tak masuk. Walakin minal asabiyah an yu'ina ar-rajulu qaumahu ala zulmi. Cinta kepada bangsa itu tidak fanatik. Tapi yang aku maksudkan fanatik adalah kalau bangsa kau buat kesalahan, kau bela dia bermati-matian. Itu taksub, kata Nabi. Hadis riwayat Al-Nasa'i. Tuan-tuan nak sayang seseorang, sayanglah. Tapi kalau dia buat salah, kita tegur, kita baiki. Jangan pula pertahankan. Awak bukan saya berterupa dapat duit, beria je lipen, relax dah lah. Tak nak like sudahlah. Pertahankan bagai nak gerak. Kalau salah lah. Tak nak komen, pokok cerita lain. Tengok Netflix ke? Yang nak bergaduh ramai mempertahankan memang kesalahan yang dah nyata.
Benda terang-terang. Benda ada mahkamah, misalnya gini-gini. Tak lagi. La ilaha illallah. Itu namanya fanatik. Sebab itu kita tak boleh taksub dengan gerakan kumpulan kita sehingga kita merendahkan kumpulan orang Islam yang lain. Tak boleh. Nak zaman Nabi pernah berlaku satu peristiwa, kata Jabir radhiyallahu anhu. Satu ketika orang Muhajirin dengan orang Ansar ni, mana orang Mekah dengan orang Madinah ni, dia bergaduh. Bergaduh mulut asalnya. Akhirnya berpukul-pukul, bergaduh, bertumbuk. Orang Madinah, orang Ansar pun menjerit. Panggil geng dia. Ya lal Ansar. Oi orang Ansar, mai. Puak kita kena pukul ni. Orang Mekah pun dia pun sama dia. Ya lal Muhajirin. Mana orang Mekah? Jom. Geng kita kena pukul ni. Dah kecoh dah ni. Akhirnya Nabi datang. Nabi bertanya, ma bala dakwah ahli jahiliyah. Ini apa hal ni? Seruan-seruan percakapan orang jahiliyah, engkau orang masih gunakan ayat ini? Sahabat pun explain begini. Setelah Nabi dapat cerita sebenar, Nabi pun berpesan, da'uha fa innaha khabithatun. Lain kali kau jangan guna lagi istilah-istilah macam itu. Itu buruk perangai, kata Nabi. Sahabat pula hairan. Sudah. Kenapa pula Nabi larang menyebut perkataan Muhajirin? Kenapa pula Nabi larang sebut perkataan Ansar? Muhajirin tu kan ayat dalam Quran. Perkataan Ansar tu pun ayat yang mulia. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini surah Taubah ayat 100. Allah Ta'ala sebut orang yang terdahulu masuk Islam terdiri daripada Muhajirin dan juga Ansar, dan orang yang mengikut mereka dengan baik, Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah. Sahabat pun heran. Allah memuji perkataan Muhajirin dengan Ansar. Kita pun dalam ceramah Ma'al Hijrah boleh sebut Muhajirin dengan Ansar. Tiba-tiba Nabi kata kau jangan guna ayat-ayat jahiliah begitu. Apa cerita? Kenapa tak boleh pula ni? Nabi nak mengajarkan, walaupun perkataan itu mulia, tapi kalau penyebutan itu membangkitkan fanatik kesukuan, kelompok, kedaerahan, kepartian, maka Nabi kata da'wa fa innaha khabithah. Tinggalkan. Sebab benda tu bawa kelahi, bawa pergaduhan. Maka tuan-tuan, kalau panggilan dengan nama yang syar'i pun dilarang, apa kiranya kalau orang yang taksub, fanatik dengan nama-nama yang di luar syar'i? Dia menyebut nama-nama geng dia, kumpulan sekian-sekian, geng nombor sekian-sekian, menyebut nama parti dia, menyebut gelaran kepada orang, on macam-macam lah gelaran-gelaran, tak tergamak nak sebut. Macam-macam. Semuanya start dengan huruf W, suka betul. Tuan-tuan boleh teka lah sebutan dengan gelaran WW tu kan. Wah itu, wah ini, wah itu, wah ini. Jangan begitu. Itu fanatik namanya. Jadi ini yang pertama yang merosakkan dulu kaum Nabi Nuh, fanatik. Yang kedua, kata ulama, ghulu atau berlebih-lebihan yang Nabi sebut, yang berlaku pada orang dulu adalah zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel, dia ada dua Bani Israel ni, Yahudi dan juga Nasrani. Orang Yahudi, mereka ni terlalu berkeyakinan bahawa Uzair adalah anak Allah yang boleh disembah. Melampau sangat. Sebab itu Nabi ni tak ada anak lelaki. Bayangkan kalau Nabi ada anak lelaki, anak dia perempuan dia semua. Kalau Nabi ada anak lelaki dan anak lakinya hidup, percayalah umatnya akan mendewa-dewakannya. Sebab itu Bani Israel, Yahudi khususnya, terlalu sayang kepada Uzair sampai mereka kata Uzair itu anak Allah, boleh disembah. Orang Nasrani pula terlalu sayang kepada Nabi Isa sehingga mereka jadi ditwist Nabi Isa itu adalah anak Allah pula dah, sehingga layak untuk disembah, hingga pecah pada tiga. Ada yang kata dia ni anak Allah, dia tu adalah Allah, dia dan sebagainya. Sebab ghulu. Dan ini Allah rekodkan dalam Quran.
Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Dan telah berkatalah orang Yahudi, Uzair ini anak lelaki Allah. Dan berkata orang Nasrani, Al-Masih itu anak lelaki Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir dahulu. Allah laknat kepada mereka. Bagaimana mungkin mereka boleh berpaling sampai jadi begitu? Surah At-Taubah ayat 30. Sebab itu tuan-tuan, 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi telah secara khusus menyampaikan pesan kepada kita umatnya, melarang kita ghulu, berlebih-lebihan dalam menyayangi orang-orang saleh. Nabi pesan, kata Jundab radhiyallahu anhu, sami'tu Nabi qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul, demi Allah, 5 hari sebelum Nabi meninggal, aku sendiri dengar Nabi berpesan, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah ta'ala qad takhazani khalilan kama takhaza Ibrahim khalila. Aku berlepas diri kepada Allah bahawa aku memiliki kekasih di antara kamu, kerana sesungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim kekasihnya. Walau kuntu muttakhizan min ummati khalila lattakhaztu Abu Bakrin khalila. Kalau aku dibenarkan memilih seorang umatku menjadi kekasih, pasti no doubt aku akan pilih Abu Bakar sebagai kekasih aku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ketahuilah, umat sebelum kamu dulu telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka dan juga kubur orang-orang soleh mereka sebagai masjid-masjid mereka. Ala fala tattakhidul qubura masajida inni anhaakum an zalika. Ingat, jangan jadikan kubur sebagai masjid. Aku larang kamu daripada buat perkara itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau kita tak kawal, mungkin tuan-tuan kata, apa ustaz ni? Sekarang okey, sekarang okey. Lagi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, siapa boleh bagi jaminan benda tu boleh dikontrol? Tidak ada jaminan. Itu kesesatan yang kedua, Bani Israel. Ghulu yang ketiga adalah kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini siapa? Kaum yang memberontak kepada Sayyidina Ali. Ini cerita politik. Khawarij ni 100% politik. Baik tu kita nak politik-politik lah, jangan sampai akidah. Khawarij ni dia beria sangat politik. You tak boleh memerintah, you punya masalah. Tak ada rezeki, tak ada sokongan. Tapi jangan semua orang kafir semua. Tak boleh begitu. Ini Khawarij. Dia muncul lepas berakhirnya perang Siffin. Perang Siffin ni berlaku antara bulan Mei sampai Julai tahun 657. Perang besar berlaku, yang mana dia berlaku di tebing Sungai Furat yang sekarang terletak di Syria atau di wilayah Syam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika itu berperang dengan kelompok Muawiyah. Ali bawa 90,000 pasukan, Muawiyah bawa 120,000 anggota. Kemudian berlakulah sedikit perjanjian ceasefire, mereka gencatan senjata, yang menyebabkan 12,000 hingga 16,000 tentera Sayyidina Ali hilang kepercayaan kepada Sayyidina Ali. Sebab buat perjanjian, langkah syaraton ke apa, tak kira apa istilahnya, hilang kepercayaan, undi tak percaya. Lepas perang Siffin, mereka berundur ke Nahrawan, mereka jadi kumpulan Khawarij. Ramai yang sertai mereka, dan mereka ada pemimpin-pemimpin yang tak berpuas hati dengan tindakan Sayyidina Ali. Hurkus ibn Zuhair At-Tamimi, Abdullah ibn Wahab Ar-Rasili, Zaid bin Sahwan Al-Abadi, dan ramai lagi. Mereka berkumpul. Selepas daripada majlis tahkim, mereka telah mengkafirkan Sayyidina Ali. Akhirnya pimpinan-pimpinan Khawarij, pemimpin-pemimpin utama dia seperti Abdul Rahman Muljam,
Al-Barq bin Tamimi dan juga Amru bin Bakar At-Tamimi ambil keputusan nekat bunuh Sayyidina Ali. Kematian Sayyidina Ali 100% politik. Sebab itu ciri mereka, Nabi pernah sebut, Nabi pernah berikan profesisnya, yansha'u nash'un yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum kullama kharaja qarnun quti'a. Qala Ibn Umar, sami'tu Rasulullah yaqul kullama kharaja qarnun quti'a akthara ala tattakhidha akthara min 20 maratan hatta yakhruja fi iradihim ad-dajjal. Kata Nabi, akan datang satu zaman, datangnya sekelompok pemuda, Nabi sebut orang muda, sekelompok anak muda mahir membaca Quran, laju ditekak mereka, tetapi Quran itu tak pernah lekat pun di hati mereka. Setiap kali muncul kelompok ini, kau mesti hancurkan mereka, kata Nabi. Dan kata Ibn Umar, aku dengar Nabi bersabda, tiap kali kelompok ini keluar, maka mesti dihancurkan. Lebih daripada 20 kali dia muncul, sampailah Dajjal keluar dalam kelompok yang terakhir. Hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Khawarij ini tuan-tuan adalah puak yang kita di negara ini, bahkan di seluruh negara umat Islam, mengkategorikan mereka sebagai kumpulan sesat. Khawarij. Tapi Khawarij ini dia tak ada satu entiti yang formal. Takkan ada orang buat persatuan Khawarij Pandamaran, tak ada, orang takkan buat macam itu. Khawarij ini dia sikap dia ghulu dari segi apa? Punca mereka sesat, kata ulama, mereka ghulu dalam memahami agama ini. Pertama, mereka ghulu dalam hal memperbanyakkan ibadah, sehingga sampai mereka menganggap ibadah mereka jauh lebih banyak dan lebih hebat daripada Nabi. Kumpulan ini. Yang kedua, mereka ada ghulu berlebihan dalam bab akidah. Saya terangkan begini, kalau tuan-tuan nak kenal ustaz ke apa ke, dia ni hala ke puak-puak Khawarij ataupun tidak, mudah saja, kerjanya kafir korang. Itu je dia punya tanda dia. Dalam akidah, Khawarij mengkafirkan orang yang tidak sepatutnya dikafirkan. Contoh, mereka berpandangan bahawa siapa melakukan dosa besar, kafir. Buat dosa besar, kafir. Contoh, orang Islam minum arak, kafir, masuk neraka, tak keluar dah. Zina, kafir. Apa saja dosa besar yang 70 tu, buat kafir. Baik, kita ahli sunnah wal jemaah, benarkah cara begitu? Tidak benar. Kita aliran ahli sunnah wal jemaah tidak menganggap dosa besar menyebabkan orang Islam jadi kafir. Adapun bagi Khawarij, bagi Mu'tazilah, orang buat dosa besar jatuh kafir, kekal neraka, takkan keluar sampai bila-bila. Bagi kita aliran ahli sunnah wal jemaah, khususnya di negeri Selangor Darul Ihsan ini, kita pegang bahawa orang Islam buat besar mana pun dosa, Nabi SAW akan beri syafaat kepada umat dia. Nabi doakan orang itu. Ada dalil ataupun tidak? Ada. Hadis daripada Jabir, daripada Anas dan ramai sahabat lagi. Nabi sebut syafaati li ahlil kabair min ummati. Aku akan doakan syafaat kepada umatku hatta yang buat dosa besar sekalipun. Hadis ni bukan hadis satu dua ulama riwayatkan, riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Hakim, Abu Daud At-Tayalisi, Ibn Hibban dan ramai lagi. Jadi kalau tuan-tuan perasan ada ustaz bila mengajar, kafir, orang kafir ni, kafir, orang kafir, pemikirannya pemikiran Khawarij, tidak sesuai di tempat kita. Tukar penceramah lain, cari guru lain, cek balik. Sebab kita manhaj kita ahli sunnah wal jemaah. Yang ketiga, Khawarij ini mereka ghulu dalam hal jihad dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Mereka berperang atau memerangi orang yang secara syar'i diharamkan untuk diperangi, bagi contoh. Tapi dia tetap ingin memerangi orang itu. Sebagai contoh, kita walaupun tak suka kepada orang bukan Islam, orang kafir,
Tapi kita kena ingat bahawa dalam Islam ada beberapa jenis orang kafir yang kita tak dibenarkan untuk bunuh. Tetapi bagi orang yang khawarij, dia tak peduli itu semua. Janji mesti lawan, kata dia. Antara kafir yang kita tak boleh ambil tindakan, kafir zimmi, tak boleh ambil tindakan jihad pada mereka. Oh, ini panjanglah urusannya nanti. Sebab kalau kita khabar, jom kita bunuh semua kafir, oh, tak tenteram negara kita. Zimmi ni perlu dipahami. Siapa lagi kafir yang kita tak boleh kacau? Kafir yang mu'ahad, orang kafir yang menjadi diplomat, itu tak boleh dibunuh. Kita marah ke Israel macam mana pun, tuan-tuan tak boleh pergi ke kedutaan Israel tu di Singapura ke mana-mana, tuan-tuan pergi bakar kedutaan dia, tembak duta dia. Itu tak dibenarkan dalam agama kita. Tapi bagi orang yang khawarij, oh ini jihad, kata dia. Mu tak mengaji, Nabi tidak benarkan. Sebab tahun 2016 kita dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan Andrei Karlov. Andrei Karlov ni duta Rusia ke Turki. Dia sedang bagi kenyataan sidang akhbar, ditembak secara point blank range oleh anggota polis UTK yang sedang mengawal. UTK Turki dia bagi POH, Polis Özel Harekat. Dia tembak guna pistol TP9, ada 19 peluru. Siaran langsung dalam YouTube. Saya ingat dah kena buang lah, dulu boleh tengok lagi. 19 peluru, sebelah dah, 9 on target. Gajah pun tumbang, tuan-tuan, kalau kena sebelah dah ni. Lepas tembak dia pun menjerit, Halapi unut main, Suriye unut main, Allahu Akbar. Apa dia? Jangan kita lupakan Aleppo. Aleppo ni di Syria. Jangan lupakan isu Syria. Allahu Akbar. Dia sangka tindakan dia betul, tapi dalam syariat tak dibenarkan. Sebab membunuh duta itu tak dibenarkan. Ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni pula bila musim-musim konflik di Israel, di Gaza, orang nak serang kedutaan. Tak, agama kita tak main. Bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan nak perang askar, bukan dengan kedutaan. Baru-baru ni 13 Oktober 2023, staf kedutaan Israel di Beijing diserang dengan pisau oleh orang yang terlalu bersemangat. Nabi tidak membenarkan. Walaupun duta tu kurang hajar macam mana pun, kita tak boleh bunuh walaupun dia kurang hajar. Ini syariat kita. Tapi bagi orang khawarij, mereka tak peduli itu semua. Janji, lawan. Allahu Akbar, lawan. Dah kena mengaji. Dulu kita Malaysia pernah Ambassador of the Democratic People Republic of Korea ataupun DPRK, nama Kang Chol. Tuan-tuan mesti ingat cerita dia. Kang Chol ni, dia duta Korea Utara di Kuala Lumpur. Kurang hajar semualah. Masa kes seorang VIP lah, orang Korea kena colik ke bunuh, benda gitulah dekat dengan KLIA. Kita panggil kedutaan untuk nak selesai, dia tak datang. Dia jawab cara kurang ajar. Bolehkah kita ambil tindakan pada dia? Tidak boleh. Yang boleh hanyalah mengisytiharkan dia sebagai persona non grata. Kewujudannya wujudu kal adam. Dia macam tak wujud, dia tak ada. Dia tidak lagi dialu-alukan. Sebab itu puak-puak khawarij ini, jangankan duta, Sayyidina Ali dia bunuh. Sayyidina Ali dia bunuh. Khalifah Osman bin Affan dia bunuh. Sebab itu Nabi marah dengan khawarij ini. Dia ghulu sangat, berlebih-lebihan dalam jihad dia. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, la in adraktuhum la aqtulannahum qatlal adin. Aku, kata Nabi, kalau jumpalah zaman aku ni, jumpa dengan khawarij, aku akan perang dengan mereka seperti berperang dengan kaum Ad. Kaum Ad ni kaum yang dah tak wujud lagi. Jadi kata Nabi, aku akan hapuskan dia, hapuskan total. Nasib baik tak sempat zaman dia. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Dan yang paling kita bimbang, mereka ni kebanyakannya adalah orang-orang faham agama, ahli ibadah, ahli Quran, ahli solat, ahli puasa, warak.
yang Nabi sebut, yaqra'unal qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Mereka ahli Quran, tapi Quran itu tidak lepas pun di kerongkongan mereka. Ini bukan golongan awam tepi jalan. Ini bukan golongan koruptor yang gila pangkat dan duniawi. Ini orang agama, tetapi ghulu, khawarij dia panggil. Kullama kharaja qarnun quti'a akthar min 20 marrah hatta yakhruja fi iradihim ad-dajjal. Tiap kali kelompok ini keluar, kau kena lawan golongan ini, sebab dia akan merosakkan orang lain. Hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Sebab itu kita hati-hatilah dengan akhir zaman ini. Kelompok yang ghulu ni banyak. Sebab itu ghulu ni dalam kitab Iqtida As-Siratil Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim. Dua ghulu yang kita kena jaga, ghulu dalam akidah, ghulu dalam ibadah. Jaga dua perkara ni. Ghulu akidah ni berlebih-lebihan sangat, membenci kepada sesama Muslim dan sebagainya lagi, sehingga menganggap orang lain semua kafir. Kita ni yang terpaling ahli surga, itu tak boleh. Ghulu sangat. Ghulu sangat. Ataupun dari segi akidah, terlampau percaya kepada selain daripada Allah. Contohnya kesaktian benda tertentu, pokok tertentu, batu tertentu, kubur, keramat dan macam-macam lagi. Jangan terperangkap dengan perangkap TBK, tahyul, bid'ah, khurafat. Kalau boleh jaga tiga perkara ni, insya-Allah takkan sesat. Tuan-tuan nak pakai batu cincin, silakan. Jangan anggap cincin itulah menyebab tuan-tuan berjaya. Jangan. Ghulu namanya. Orang sekarang carilah batu bacan, batu tapak jalak, batu junjung derajat, batu pancawarna, macam-macam. Silakan, jangan obses. Oh, saya ustaz sejak pakai batu ni, jangankan anak dara, nenek-nenek pun senyum pandang saya. Mana pemanen. Ghulu namanya. Ghulu kau ni, melampau sangat. Oh, saya ustaz sejak pakai gelang magnetik ni, kalau pukul ayun 9 bola begini ustaz. Ghulu namanya. La haula wala quwwata illa billah. Kita ni kuat gagah perkasa dia. Bukan kerana batu, bukan kerana gelang magnetik, bukan kerana apa-apa. Semuanya kerana dia. Para sahabat dulu, batu pelik ni banyak keliling mereka. Ada satu kisah batu khandak. Ni kisah ni riwayat daripada Ibn Sa'ad, Ibn Jarir, Ibn Hatim Baikin, ramai lagi. Cerita zaman Nabi lu, kata Amr bin Auf, Nabi pernah ketika nak gali parit perang Khandak, ketuk-ketuk jumpa batu berkilat besar. Sekali ketuk keluar cahaya menerangi Madinah. Ketuk lagi 3 kali, sampai kali ketiga barulah batu terpecah. Tuan-tuan, sahabat tidak menganggap pun batu tu sakti. Tak adalah yang ambil nak buat keramat, tak ada. Tapi batu tu kalau ada kat kita, buat batu cincin, habislah, selamat dah batu tu. Zaman Nabi pernah ada batu beri salam pada Nabi. Hadis riwayat Jabir, daripada Jabir. Nabi sebut, inni la'arifu hajaran bimakkata kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la'ariful an. Ada satu batu, kata Nabi, di Mekah, tiap kali aku lalu dia beri salam pada aku. Hadis Muslim. Dan aku tahu mana lokasi dia. Para sahabat pun tahu di mana batu. Sebaik batu tu kita tak tahu sampai sekarang. Kalau tahu tak ada benda tinggal lah. Hajar Aswad tu pun tinggal 8 biji sebenarnya tu. Habis kekah dia orang lah. Tak ada benda tinggal. Kita hulu sangat benda macam tu. Zaman Nabi ada unta yang bercakap. Unta yang mengadu pada Nabi. Unta tu dia kena SKMK, sikit kerja, dia sikit kasih banyak kerja. Tuan dia bagi dia macam-macam kerja, tapi dia tak larat, upah sikit. Nabi panggil dia, dia mengadu pada Nabi. Itu hadis sahih. Bayangkan kalau unta tu ada tempat kita, memang pakai baju kuning lah unta tu. Orang akan keramatkan dia. Jangan hulu akidah tu. Zaman Nabi, batang kurma boleh menangis, keluar suara lagi. Batang kurma menangis. Tiang Masjid Nabawi menangis. Tiang masjid kita pun menangis juga. Hujung tahun bocor atap menangis, tiang menangis ke. Banyak beldi daripada jemaah hujung tahun. Zaman Nabi ada pokok berjalan pada Nabi. Ini dalam Musnad Imam Ahmad. Tapi Nabi jaga akidah. Kau jangan terperangkap dengan tahyul, bid'ah, khurafat.
Walaupun benda ni ada keramat, jangan kau rosak akidah kau, ghulu dalam akidah. Dan yang terakhir, ghulu dalam ibadah. Sebab Islam ni dia simple, agamanya mudah dan tidak menyusahkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Aku tak jadikan agama ni benda yang sakitkan kepala engkau. Ni Allah Taala sebut dalam surah Al-Hajj ayat 78. Sebab itu dalam hadis Bukhari Kitabul Iman ada satu hadis nombor 39. Bab ad-dinu yusrun. Agama ni mudah. Kita yang buat susah. Kata Abu Hurairah, inna dina yusrun wa la yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Agama ni mudah, kata Nabi. Orang yang menyusahkan agama, dia akan dikalahkan. Orang yang buat susah, dia akan jadi susah. Fasaddadu wa qaribu wa basharu wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai' min ad-darjah. Kerjakanlah agama ni sekadar mampu kamu, dekatilah agama semestinya dan bergembiralah dengan pahala Allah dan mohonlah tolong dengan Allah waktu pagi, petang dan sebahagian malam. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Siapa yang menyusah-nyusahkan agama, dia akan dikalahkan oleh agama ini. Sebab itu ada pernah di zaman Nabi dulu berlaku. Ada 3 orang laki-laki datang jumpa dengan Nabi. Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi yas'aluna an ibadatin Nabi. Ada 3 sahabat datang rumah. Kebetulan Nabi tak ada. Yang ada isteri Nabi. Mereka pun tanyalah kepada Nabi, kepada isteri Nabi, puan, maaf kami ni datang jauh, kalau tak dapat jumpa, dapat selesaikan kemusykilan pun jadilah. Boleh tak ajarkan, beritahu pada kami tentang ibadat Nabi, kami nak tahu sikit. Qala aduhum amma ana fa in usalli laila abada. Kami nak tanya Nabi ni, kalau semayang malam, adakah tiap-tiap malam dia semayang malam? Tu kami nak tahu. Jawab isteri Nabi, dah qiyamul lail pun ada masa Nabi buat. Ada masa Nabi tak larat, Nabi tidur, tapi Nabi qada pula hari esoknya. Tidaklah tiap-tiap malam. Tak munasabah tiap-tiap malam. Lelaki yang tanya ni dia boleh jawab, ana fa inni usalli laila abada. Ish, kalau begitu banyak saya lah semayang, puan. Saya tiap-tiap malam semayang. Dia pun sama dia, Nabi pun ada bagi tak buat juga. Oh. Orang kedua pula tanya, minta maaf puan nak tanya, Nabi ni puasa sunat ni hari-hari ke? Jawab, tak ada. Ada hari dia puasa, ada hari tak. Bulan Ramadan tu lain lah. Ada hari tetamu datang, dia layan tetamu. Begitulah, lat begitu. Laki yang tanya pun heran, ish, ana asumu dahra wala uftir. Macam mana pula begitu? Saya ni puan, saya hari-hari puasa. Takkan Nabi kurang pada saya? Tak betul ni. Kita pula banyak pada Nabi pula dah. Lelaki kita juga tanya, minta maaf puan, saya nak tanya, Nabi ni kalau di masjid nampak serius, dia mengajar apa semua. Kalau di rumah dia macam mana orangnya? Tu nak tahu sikit, Nabi ni macam mana orangnya kalau di rumah? Dia dengan isteri, dengan anak cucu. Tak ada, dia Nabi ni di rumah dia seorang atuk yang penyayang dengan cucu. Kadang dia jadi kuda, dia layan cucu dia. Dengan isteri pun dia bergurau dan sebagainya lagi. Lelaki dia kata, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Saya ni puan, saya dengan orang perempuan, saya tak pernah dekati pun orang perempuan. Saya bujang, saya kahwin, saya tak nak kahwin, saya nak ibadah saja. Macam mana Nabi pula boleh gurau-gurau pula? Tak betul ni, banyak bersuka-suka ni. Tak apalah puan, kami dah dapat penjelasan, kami balik lah. Faja'a Rasulullah, tiba-tiba Nabi balik. Isteri Nabi panjangkan report. Ya Rasul, tadi ada 3 orang muda, bla 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 bla. Nabi pun panggil, mai sini kau semua, panggil sini. Nabi macam naik angin lah. Ada kena banding dengan dia pula dah. Nabi pun panggil dia. Faja'a Rasulullah yang faqala, antumul ladzi qultum kaza wa kaza. Nabi kata, engkau ke tadi yang cakap begini-begini pasal aku, betul engkau begini-begini? Ya Rasul, kami tadi tanya kepada isteri jawab dan kami jawab begini-gini. Dengar sini kata Nabi. Amma wallahi, demi Allah,
Inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Antara kita berempat ni, yang paling takut pada Allah aku. Yang paling bertakwa antara kita ni aku. Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqad wa atazawwaju nisa. Tapi dengar, aku puasa, ada hari aku berbuka. Aku semayang malam, ada hari aku tidur. Dan aku kahwin dan aku suka dengan wanita muslimah. Aku suka. Ingat, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kalau kau tak suka cara aku, jangan jadi umat aku. Kata dua dia mudah je. You tak suka gua, lu jangan ikut gua. Kalau bahasa rock sekarang lah. Lu gua. Kalau kau tak suka cara aku lah. Ini hadis Bukhari, Muslim, Nasa'i. Dan hadis yang saya baca ni lafaz dari Bukhari. Ada satu riwayat yang lain. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia ni baru kahwin. Annahu tazawwaja imra'atan min Quraisy, fakana la ya'tiha kana yashghulu as-shaum was-salatu, fa dzakara dzalika lin-nabi. Sahabat nama Abdullah bin Amr, dia baru kahwin. Dia dah kahwin, tapi dia tak pernah tidur dengan isteri dia. Sampai isteri dia mengadu kepada isteri Nabi sampaikan kepada Nabi. Isteri dia masih anak lara lagi. Kahwin sekian lama dah. Bila tanya kenapa dia tak tidur dengan isteri dia, yashghuluhu shaum wa salatu, sibuk ibadah. Malam qiyamul lail, siang duduk masjid tak balik-balik. Lepas tu puasa lagi. Bila masa dengan isterinya? Nabi panggil dia. Nabi kata, aku ni dapat cerita beginilah. Sum min kulli syahrin salasata ayamin. Kau jangan puasa hari-hari. Kau puasalah setiap bulan 3 hari cukuplah. Kau pengantin. Hari lain tu kau layanlah isteri. Sebulan 3 hari puasa. Boleh? Qal inni atiku aksar min zalika ya Rasul. Ya Rasul, takkan sebulan 3 hari. Itu koman sepanah namanya, cak ayam. Saya banyak benda tu ya Rasul. Mazala bi hatta qala lahu sum yauman wa aftir yauma. Okeylah, kalau kau nak kuat sangat puasa, kau jangan lebih sangat. Kau puasa sehari, kau buka sehari. Kau puasa sehari, kau buka sehari. Boleh? Bolehlah ya Rasul. Bolehlah. Wa qala lahu, Nabi lagi. Yang kedua, iqra'ul Quran fi kulli syahr. Engkau khatam Quran jangan tiap-tiap hari. Kau tu ada bini. Khatam Quran sebulan sekali cukup. Apa jawab Abdullah bin Amr? Inni utiku aksar min zalika. Allah takkan sebulan sekali ya Rasul. Cap ayam. Saya ni Allah, not my level, you know. Beginilah, iqra'hu fi kulli 15. Engkau khatam Quran 15 hari sekali. 2 minggu kau khatam. Ini utiku aksar min zalika. Takkan 2 minggu sekali khatam macam budak-budak ya Rasul. Iqra'u fi kulli 7. Okeylah, kau khatam seminggu sekali, 7 hari sekali. 7 hari sekali cap ayam ya Rasul. Saya favorite hobi saya baca Quran. Dia nak juga. Kata Nabi, iqra'u fi kulli 3. Okeylah, kau khatam setiap 3 hari sekali. Kau jangan khatam hari-hari. 3 hari khatam, 3 hari khatam. Kemudian Nabi panggil dia, Nabi slow talk. Ingat, inna likulli amalin syiratan wa likulli syiratin fatratan, faman kanat syiratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat fatratuhu ila ghairi zalika faqad halaka. Dengar sini, ni nasihat orang tua. Setiap amalan ni dia ada masa semangat dia. Engkau tengah buat ni sebab engkau tengah semangat. Kalau engkau punya semangat ni dalam koridor ajaranku, engkau selamat. Tapi ingat, kita akan sampai masa futur, kata Nabi. Time kau malas. Ketika malas itulah kau akan binasa, kerana kau akan tinggalkan semua. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu Nabi ajar kepada kita untuk bersederhana, istiqamah. Jangan berlebih-lebihan. Ikut SOP yang ditetapkan. SOP ni, sunnah is our priority. SOP. Jangan lebih daripada itu. Anak ayam memakan halia, anak itik duduk memandang. Sederhana beragama amalan mulia, dosa berkurang, hati pun tenang. Air nira meleleh-leleh diminum monyet atas dahan.
Tirulah cara orang soleh, hidupnya sederhana tapi diberkati oleh Tuhan. Sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Saya kena mengelak juga daripada ghulu dalam berceramah, berlebih-lebihan pula dalam berceramah. Makanan dah terhidang, ni lah ghulu namanya. Jadi kita berhenti dulu sekadar itu sebelum berpisah. Disebabkan suasana sekarang saudara-saudara kita di Gaza yang sedang menghadapi kesusahan, marilah kita sama-sama menadah tangan untuk mohon kesejahteraan pada saudara-saudara kita di sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainahum wansur ala aduwika wa aduwwihim. Ya Allah, ampunilah dosa mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati mereka, damaikanlah antara mereka, khususnya di kalangan negara-negara Islam. Tolonglah kami untuk mengalahkan musuhmu dan musuh kami. Allahumma al'an kafrata ahlil kitab alladhi yukazzibuna rasulak wa yuqatiluna awliya'uk. Allahumma khalif baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'sakal ladzi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuk. Ya Allah, laknatilah orang-orang kafir ahli kitab yang telah mendustakan utusanmu dan memerangi wali-walimu. Ya Allah, gagapkan ucapan mereka, pecah belahkan kekuatan mereka, seksakan kepada mereka kesesaan yang tak mampu dicegah oleh mereka dengan menyebut namamu yang maha pengasih dan penyayang. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon pertolongan kepadamu. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma qawi azaimahum. Allahumma sabbirhum ala musibatihim. Ya Allah, bantulah kepada saudara-saudara kami di Palestin. Ya Allah, tabahkanlah hati mereka. Ya Allah, kuatkanlah keazaman mereka. Ya Allah, berikanlah kesabaran pada mereka menghadapi musibah. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ultum bihim warhamhum wa akhrijhim min dhikil wal hisar. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami, orang-orang yang lemah di Palestin. Ya Allah, sayangilah mereka, kasihan belaslah pada mereka. Keluarkanlah mereka daripada kepungan di Gaza dalam keadaan sempit yang mereka sedang alami sekarang. Allahumma ashfi minhumul marda wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim fa innahu la hawla lahum wa la quwwata illa bika. Ya Allah, sembuhkanlah yang luka dan sakit dari kalangan mereka. Ya Allah, tetaplah bersama mereka. Ya Allah, jauhkanlah musuh-musuh mereka, kerana mereka tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allahu akbar.